Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pada helaian kita yang terakhir dalam pengajian kita, helaian ke-6 tuan-tuan. Kalau helaian yang terakhir, maknanya apa? Maknanya tuan-tuan dah nak habis dah pengajian kita insya-Allah. So hari ini saya nak jelaskan tentang pelajaran peringkat ketiga haraf Pelajaran peringkat ketiga haraf Baik, pelajaran peringkat ketiga isim kita dah selesai. Begitu juga dengan pelajaran peringkat ketiga fi'il Dan hari ini hal yang berkaitan dengan peringkat ketiga haraf ini tuan-tuan, saya nak bahaskan tentang haraf ataupun sendi yang boleh memberi pengaruh kepada kalimat lain, khususnya kalimat selepas dia. Apa maksud dia? Maksudnya gini tuan. Antara lain pelajaran peringkat ketiga ni sebenarnya kita belajar pasal nahu. Kita belajar pasal original pelajaran nahu. Yang mana kalau tuan-tuan nak tahu, nahu ni dia melibatkan baris hujung kalimat tau. Kenapa hujung dia baris depan, kenapa hujung dia baris atas, kenapa hujung dia baris mati contohnya. Kalau isim lah, tuan-tuan jumpa isim, kenapa ustaz hujung kalimat isim ni barisnya baris bawah? Atau kenapa baris atas ustaz di hujungnya? Atau kenapa baris depan? Begitu juga dengan kalimat fi'il. Ustaz, kalimat fi'il mudhari' ni kenapa hujung dia baris depan? Kenapa hujung dia baris atas ustaz? Tempat lain saya jumpa dia baris depan, tapi kat sini kenapa dia baris atas? Ataupun tuan-tuan nampak dia baris mati. Apa sebab dia? Jadi hal yang berkaitan dengan ilmu nahu sebenarnya ialah tentang baris hujung kalimat. Kenapa hujung dia barisnya gitu? Kenapa hujung kalimat ni barisnya begini? Jadi ilmu nahu tu basically cerita pasal baris lah. Jadi hal yang berkaitan dengan haraf ataupun kalimat-kalimat sendi yang tuan-tuan belajar. Hari ni pun kita tak lari, peringkat yang ketiga ni bahaskan tentang baris. Ingat, peringkat yang kedua kita belajar tentang pemahaman makna. Kita lebihkan tentang hal yang berkaitan dengan pemahaman makna. Peringkat pertama dulu ialah permulaan ataupun penjelasan peringkat asas. Jadi bila sampai pada peringkat yang ketiga ni barulah kita solid bincangkan tentang hal yang berkaitan dengan nahu ataupun hal yang berkaitan dengan baris. Baik, apa yang akan kita belajar pada peringkat ketiga tentang haraf? Tuan-tuan dengar elok, mudah-mudahan tuan-tuan mudah faham Baik, haraf-haraf yang kita akan belajar pada peringkat yang ketiga ini hanyalah haraf-haraf yang mempengaruhi baris kalimat isim. Maknanya dengan sebab dia isim tu boleh jadi baris bawah contohnya. Dengan sebab dia baris kalimat isim ni boleh jadi begitu. Jadi haraf-haraf yang boleh mempengaruhi kalimat isim ataupun haraf-haraf yang boleh mempengaruhi kalimat fi'il. Ingat tak? Kita belajar tentang fi'il kan sebelum ni kan. So ada geng kereta, ingat tak? Ada geng motor. Itu semua adalah haraf-haraf yang boleh mempengaruhi kalimat fi'il. Ingat tuan-tuan kan? Geng kereta tu ialah haraf nasab. Dia memberi baris atas kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan asalnya baris depan, marfu' kan. Sebab geng kereta, elok-elok fi'il mudhari' tu dia berpangkat marfu', dia boleh tukar jadi mansub. Begitu juga haraf-haraf jazam. Kita kenal dia sebagai geng motor, ingat tak Jadi bila dia ada fi'il mudhari' yang asalnya pangkatnya marfu' boleh tukar jadi majzum, boleh baris mati. Jadi ini adalah haraf-haraf yang mempengaruhi kalimat lain. Dia boleh mempengaruhi kalimat isim ataupun dia boleh mempengaruhi kalimat fi'il. Jadi kita akan bahas tentang haraf-haraf tersebutlah. Sedangkan haraf-haraf ni nama dia, gelaran dia tuan-tuan dah belajar pada peringkat yang kedua, ingat tak? Tuan-tuan pernah saya jelaskan kalau tuan-tuan masih ingat helaian nombor 2. Helaian nombor 2 kalau tuan-tuan buka kita cerita pasal isim, fi'il dan haraf. Dan haraf tu saya berikan banyak jenis-jenis haraf. Jenis-jenis haraf ada yang kita panggil dia haraf penyambung cerita, ingat Ada yang kita panggil dia haraf ada yang kita panggil dia haraf nafi kalau tuan-tuan masih ingat ataupun ada yang kita panggil dia haraf jar, haraf penegasan, haraf seru, haraf cegah Ada 10 jenis haraf yang saya jelaskan pada diagram kita nombor 2. Cuba tuan-tuan buka balik dia nombor yang kanan sekali yang warna pink Jadi itu jenis-jenis dan tugas-tugas dia saya dah jelaskan. Biasanya jenis dengan tugas ni disynchronize. Kalau jenis dia ataupun kita panggil gelaran gelaran dia katalah haraf penegasan. So fungsi dia menegaskan lah. Kalau haraf dia haraf baris atas ataupun kita panggil dia haraf penyambung cerita, fungsi dia apa? Fungsi dia menyambung cerita lah. Jadi gelaran dia dengan fungsi ataupun kerja dia synchronize, dia searah lah, dia synchronize lah. Gelaran dia tu, fungsi dia pun dengan sebutan gelaran dia tu tuan-tuan boleh kenal haraf penyambung cerita, fungsi dia penyambung cerita lah, gitu maksud dia. So hari ni tuan-tuan kita akan bahaskan tentang haraf semua haraf-haraf yang boleh mempengaruhi kalimat-kalimat lain sahaja.
Haraf yang tidak bekerja, yang tidak ada kena-mengena dengan ilmu nahu, maknanya dia tidak membari ataskan isim, dia tidak membari bawahkan isim, dia tidak membari matikan fi'il. Dia tak ada kerja membariskan sesuatu pada kalimat lain, maka kita tinggalkan hal tu pada peringkat yang kedua saja. Tuan-tuan boleh tengok pada peringkat yang kedua nama-nama haraf tersebut. Jadi peringkat yang ketiga ni tuan-tuan akan tahu mana haraf-haraf yang bekerja dalam ilmu nahu saja. Jenis haraf-haraf yang hanya bekerja dalam ilmu nahu. Tidak sekadar tuan-tuan tahu makna dia, tuan-tuan tahu apa fungsi dia dekat dalam ayat tu, mungkin haraf penegasan atau penyambung cerita, bukan sekadar itu, malah hari ini tuan-tuan akan tahu, tuan-tuan kenal bahawasanya ada haraf yang dia berfungsi dalam ilmu nahu. Sebahagian daripadanya tuan-tuan dah tahu macam tadi saya sebut haraf geng kereta kan, geng motor semua tuan-tuan tahu kan kerja dia apa kan. Dan kalau yang memberi pengaruh pada kalimat isim ingat tak, haraf jar. Ingat tuan-tuan, haraf jar. Kerja ni membari bawahkan kalimat isim. Betul ke tidak? So tuan-tuan, hari ini kita akan jelaskan 3 jenis haraf. Yang pertama ialah haraf yang boleh mempengaruhi baris kalimat isim. Yang kedua, haraf yang boleh mempengaruhi baris kalimat fi'il, khususnya fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' saja yang boleh berubah baris. Dan yang ketiga ialah haraf, semua jenis haraf yang dia boleh mempengaruhi kalimat isim dan dia juga boleh mempengaruhi kalimat fi'il. Dua-dua. Dia ada 2 bos. Dia fi'il pun bos dia, isim pun bos dia. Dia bekerja untuk kedua-dua jenis kalimat tersebut. So tuan-tuan ready? Hari ni kita nak bahas, kita nak guna ayat daripada surah Al-Imran. Kita akan ambil beberapa potong ayat muka surat 53 tuan-tuan. Kita akan ambil ayat-ayat dari nombor ayat 23 dan 24. Muka surat 53 Muka surat 53. So kita tengok ayat nombor 23 dan mungkin insya-Allah tengok ayat nombor 24 juga. Kita tengok setakat mana yang kita boleh sampai dan kita akan pilih-pilih, kita akan petik-petik haraf-haraf saja di sana untuk kita bahas dan bincangkan. Nanti selepas daripada minggu ni baru kita akan balik baca ayat seperti biasa insya-Allah. Tengoklah keperluan dia macam mana. So minggu ni kita akan bahaskan tentang haraf-haraf saja. So hari ini fokus kita ialah haraf yang mempengaruhi baris kalimat isim. So tuan-tuan ready insya-Allah.